Sekarang ini kita nak beri tumpuan pada semua satu peristiwa ataupun upacara yang sangat besar. Dan kita mahukan dari segi perinciannya apa yang akan berlaku, insya-Allah tak lama lagi. Ini adalah istiadat mengarap Panji-Panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sepada hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad kelima. Ya, kalau sebut pasal Panji-Panji tidak dapat dipisahkan dengan tentera. Panji dan tentera. Okey, jadi untuk itu kita bawakan perbincangan je bersama Brigadier General Datuk Raja Ahmad Ikram Raja Othman, iaitu Timbalan Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas ATM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pagi ini. Terima kasih saya ucapkan, dan saya pertama sekali saya bagi pihak Angkatan Tentera Malaysia dan juga Kementerian Pertahanan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya sebagai wakil kepada Kementerian dan ATF ke Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Kembali. Baik, sebagai permulaannya, ini pasti menyentuh mengenai pelaksanaan istiadat mengarap Panji-Panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini. Bila dan bagaimana sebenarnya mungkin persediaan semasa ini? Silakan Datuk. Istiadat ini akan dilaksanakan pada 12 hari bulan, iaitu pada hari Rabu jam 10 pagi di Dataran Pahlawan Negara di Putrajaya. Ya, setakat ini kita ada 5 Panji-Panji akan diarakkan, dan sukacita saya ingin berkongsi dulu untuk makluman semua bahawa istiadat mengarap Panji-Panji ini adalah satu istiadat yang kita memuliakan Panji-Panji ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersempena dengan hari keputeraan rasmi ke bawah duli Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15, iaitu Sultan Muhammad kelima. Okey, yang pada hari itu juga akan diadakan Panji-Panji yang diaraknya, Panji-Panji Regimen Askar Melayu Diraja, Panji-Panji Regimen Ranger Diraja, Panji-Panji Kor Amor Diraja, Panji-Panji Tentera Laut Diraja Malaysia, dan juga Panji-Panji Tentera Udara Diraja Malaysia. 5. Jadi dan dalam konteks itu juga kontijen ini terdiri dari 33 pegawai dan 747 anggota lain-lain pangkat. Itu di dalam pembarisan. Di luar lagi secara keseluruhannya kita ada 129 pegawai yang terlibat. 129 yang terlibat. Ya, dan 1083 orang anggota lain-lain pangkat. Kita dapat lihat betapa gahnya ialah. Jadi ini adalah satu Panji-Panji yang amat penting. Betul. Signifikannya tu Datuk, bagaimana? Ia melambangkan itu sebagai satu penghormatan sebenarnya oleh Sri Paduka Baginda kepada regimen. Ianya adalah satu lambang yang pengiktirafan ke atas segala jasa bakti dan pengorbanan warga tentera terhadap bangsa dan negara. Dan penganugerahan oleh yang Sri Paduka Baginda itu adalah satu pengiktirafan yang amat bangga. Dan di mata cemerlang pihak ATM sendiri justru kita pun memang amat mengambil berat tentang pembarisan ini. Kalau dari aspek sejarah kepada kibaran Panji-Panji itu, saya rasa benda itu harus difahami oleh rakyat jelata. Betapa besarnya erti Panji-Panji itu kepada kita. Ya, ia melambangkan kekuatan dan kuasa raja. Bagi sesuatu ketumbukan ketenteraan itulah. Pada masa yang sama, ia juga tanda kedudukan ketua atau panglima perang di dalam satu kedudukan itu. Dan di samping itu, ia juga adalah sebagai penanda, perangsang dan juga pembakar semangat kepada semua peringkat anggota di dalam suatu medan perang itu. Dan oleh itu, ianya hendaklah dipertahankan sehingga titisan darah yang terakhir. Betul. Ya. Jadi dari situ kita dapat lihatlah betapa pentingnya Panji-Panji ini dimuliakan. Dan apabila diarak nanti ianya merupakan penghormatan kami sebagai warga Angkatan Tentera Malaysia dalam menzahirkan taat setia kami kepada bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Betul. Pada masa yang sama, dalam keadaan aman,
apabila panji-panji itu diarak dalam satu istiadat, selain dari dapat membangkitkan semangat keperwiraan secara tidak langsung juga, ia dapat meningkatkan lagi kesedaran terhadap pentingnya maruah negara melalui simbol panji-panji itu sendirilah. Okey, apa gambarannya yang dapat Datuk kongsikan sewaktu istiadat itu berlangsung nanti? Mungkin selain daripada perbarisan itu sendiri, kita dapat tengok lintas terbang ke yang akan terlibat. Siap. Dalam proses untuk menyempurnakan dan menjaya istiadat ini, konsep persediaan daripada istiadat itu sendiri setakat ini kita koordinasikan dan bersama juga dengan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Polis Diraja Malaysia yang untuk aspek keselamatan, Perbadanan Putrajaya dan Jabatan Kerja Raya dari segi persiapan tempat di Dataran Pahlawan ini, Jabatan Perdana Menteri untuk perkara yang melibatkan protokol, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan untuk Kuala Lumpur yang membantu kita dari aspek persediaan kesihatan dan perubatan, hinggalah ke aspek komunikasi, publicity dan promosi melibatkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan agensi di bawahnya iaitu Bahagian Komunikasi Strategik KKMM, Jabatan Penerangan, pihak RTM sendiri dan juga FINAS. Jutaan terima kasihlah kami kepada pihak bagi pihak angkatan kita kepada semua agensi yang tersebut tadi. Saya percaya persiapan sekarang ini memang dah rapi dah. Datuk, di Dataran Pahlawan ya? Ya, di Dataran Pahlawan pada hari Rabu jam 10 pagi. Kalau dari segi latihan dah pun bermula 28. Bulan lepas saya dah. Persiapan awal telah dilakukan. Kita dalam 3 peringkat. Yang pertama ialah dari segi kontijen. Sebab kita ada 4 kontijen itu. Kontijen dari tentera darat, laut dan udara, dan juga pengawal panji-panji. Jadi yang untuk persediaan oleh perkhidmatan iaitu persendirian dari segi tentera darat, tentera laut dan tentera udara, mereka telah bermula dari 28 Ogos yang lepas. Secara tersendiri. Fasa kedua ialah kumpulan pengawal panji-panji. Bermula dari 3 hari bulan September di Dataran Pahlawan dan seterusnya mulai 6 hari bulan penyatuan. Penyatuan semua sekali di Dataran. Dan saya berharap insya-Allah semuanya akan berjalan lancar lah. Insya-Allah. Ada daftar penuh juga kan? Ya, pada hari ini. Hari ini bermula ya? Hari cuti ni kena datang. Orang awam boleh datang lah. Ada kesempatan boleh turun tengok bagaimana kan raptai penuhnya bagi istiadat ini. So dia akan mengikut timing yang sebenar, iaitu mulai jam 10. Jam 10. Ya. Dan pada pagi ini ia akan disaksikan oleh Panglima Tentera Darat selaku bagi pihak lah selaku Panglima Angkatan Tentera untuk menyaksikan pasti kita harap kelancaran. 3 berperingkat kan persiapan itu sendiri. Jadi apa yang mungkin kita dapat rangkumkan, kongsikan kepada dari segi istiadat ini sendiri, dari segi persiapan yang cukup rapi yang dilakukan, ya, bagaimana mengkoordinasikan ke semua 3 cabang ni kan, TLDM, TDM dan juga darat sendiri kan, untuk dalam satu platform yang sama nanti pada istiadat nanti. Ya, sebagaimana yang you all faham, istiadat perbarisan ini adalah sesuatu yang sinonim dengan Angkatan Tentera Malaysia. Ya. Jadi ia penuh dengan aspek regimental dan protokol ketenteraan. Jadi pada pelaksanaan istiadat ini kita akan melihat bagaimana sequencing untuk sesuatu perbarisan dilaksanakan dan pada perbarisan pada hari Rabu ini akan melihat apabila ketibaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke pentas, beliau akan diberi hormat diraja. Dia diikuti dengan 21 das tembakan meriam kehormatan dari 41 bateri Regimen Artileri Diraja serta terbang lintas hormat oleh 5 buah pesawat helikopter Angkatan Tentera Malaysia. Itu dari 3 perkhidmatan. Ya, selesai upacara kehormatan ini, dia teruskan dengan kontijen perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat.
Dan selesai itu kontijen akan mara menghadap, diikuti dengan laungan Daulat Tuanku. Sebelum Tuanku diberi hormat diraja di akhir istiadat, berserta dengan terbang lintas 5 buah helikopter sekali lagi. Tidak ketinggalan juga kita ada pancaragam gabungan Angkatan Tentera Malaysia yang mengiringi istiadat perbarisan tersebut. Jadi dari situ kita tengok konsep dan tata cara pelaksanaan istiadat ini, kita akan dapat melihat bagaimana disiplin dan protokol memainkan peranan yang penting di dalam perbarisan itu. Kami sebagai rakyat, kami begitu kagum sebenarnya melihat dari ketelitian, begitu berdisiplin sekali keseluruhan anggota untuk berada memastikan kelancaran apabila 3 bergabung di situ. Itu sebenarnya mengujakan semua rakyat Malaysia sebab umum tidak boleh menjadi seperti itu. Jadi saya percaya ada harapan, mesej yang sangat jelas dari pihak Datuk itu sendiri terhadap istiadat Mengarap Panji kali ini. Bagaimana sebenarnya Datuk? Ya, adalah diharap dengan perbarisan ini warga Malaysia akan dapat melihat menerusi televisyen dan juga yang mana yang berkesempatan untuk pergi ke Dataran Pahlawan pada pagi itu untuk melihat. Kerana perbarisan adalah satu gelanggang di mana disiplin dan protokol, ya, dan itu yang mana yang amat penting di dalam kepada Angkatan Tentera Malaysia. Dan juga ia dapat mempamerkan kepada rakyat bagaimana disiplin dan juga ketelitian di dalam suatu acara itu menjadi satu yang sinonim dengan Angkatan Tentera Malaysia. Perbarisan ini memang banyak pergerakannya. And it is going to be very interesting lah kalau you tengok betul nanti kan. Dan dari situlah dapat di waktu aman ini kita dapat melihat bagaimana disiplin itu menjadi satu lambang ketelitian dan juga dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dan kerjasama tu. Sebab tanpa kerjasama, tanpa disiplin, dengan pergerakan yang begitu banyak, tidak mungkin dapat dilaksanakan perbarisan itu dengan lancar dan teratur. Kita mengharapkan keseluruhan pasukan, anggota yang bertugas diberi kesihatan yang baik dan juga diberi kelancaran segala-galanya. Dan pastinya itu adalah satu momen, satu detik untuk rakyat Malaysia untuk melihat sendiri bagaimana sebenarnya Angkatan Tentera Malaysia itu menzahirkan rasa hormat, rasa sayang dan terus menjaga kedaulatan negara kita. Pengiktirafan buat segenap lapisan warga ATM sendiri yang terus berkorban demi nusa dan bangsa. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Raja Ahmad Ikram Raja Othman, Timbalan Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas ATM bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kerana sudi menjemput saya ke rancangan ini. Terima kasih Datuk.